إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenarnya kalam ialah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempat yang dalam neraka. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad, wal maghazi was saraya wal bu'uth. Petunjuk Nabi SAW tentang jihad. Ni masuk bab jihad dah. Kita dah masuk bab salat, zakat, puasa, haji, apa semua. Kemudian kita masuk pula babul jihad. Jihad adalah bab yang besar dalam Islam. Itulah para ulama kita meletakkan dalam kitabul fiqh, dalam kitab-kitab hadis. Dan jihad maksudnya adalah badlul juhdi. Jihad dari segi bahasa maksudnya badlul juhdi, memberikan sepenuh tenaga dan usaha untuk mencapai suatu maksud. Itu maksud jihad dari segi bahasa. Badlul juhdi, memberikan sepenuh raga, jiwa, harta dan tenaga untuk mencapai suatu tujuan. Itu jihad. Dari segi bahasa tadi boleh berjihad pada yang baik dan pada yang jahat. Sebab dia memberikan tenaga pada buruk, baik dan jahat. Tapi jihad dari segi syarak adalah badlul juhdi tadi, iaitu berikan segala tenaga, usaha dan wang dan semua perkara untuk mencapai, menaikkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya Rasulullah, seorang lelaki ni berjuang kerana hamiyatan, kerana ta'assub pada kaumnya, atau dia berperang kerana suja'atan, kerana tunjukkan dia berani, ataupun perang kerana sekian dan sekian. Adakah orang ini telah berperang pada jalan Allah? Kata Nabi SAW. Kata sahabat, tanya Nabi. Maka jawab Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang berjuang untuk menaikkan kalimah Allah, berperang untuk menaikkan kalimah Allah, maka dialah dalam fi sabilillah. Itu jihad. Dan jihad dia ada hukum hakam, dia ada adab, dan dia ada hukum hakam. Dia ada syarat-syarat yang dipenuhi. Dan kalau kita tak ikut syarat-syarat, hukum hakam dan ada adab yang diberikan, maka perkara tersebut dia akan menjadi huru-hara dan bukan lagi jihad. Jadi huru-hara, fawda. Okey. Mari kita baca apa kata penulis rahimahullahu ta'ala. Kerana jihad adalah puncak tertinggi Islam. Ini berdasarkan hadis Nabi, yang Rasul Amr al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Nabi kata Rasul Amr al-Islam, kepala suatu urusan itu ialah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, atau sanamihi, iaitu kemuncak mahkotanya adalah al-jihad fi sabilillah. Okey. Para pelakunya diberikan darjat tertinggi dalam syurga. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Inna fil jannati mi'atu darajah.
Sungguhnya dalam syurga nanti ada 100 darjat, dan antara setiap darjat tu ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, yang Allah Ta'ala telah sediakan untuk al-mujahidin fi sabilillah, orang yang berjihad pada jalan Allah. Sebagaimana mereka memiliki kedudukan tinggi di dunia, iaitu orang yang mati syahid, orang berjuang jalan Allah. Ya, betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yastawil qa'iduna minkum, ya, la yastawil al-mujahidin minkum, al-mujahiduna minkum. Tak sama orang yang berjihad di kalangan kamu, wal qa'idina darajah, kan tidak sama antara orang yang berjihad pada jalan Allah dan juga orang yang duduk. Wa kullu wa'adallahi husna, tak kata dan sama je, dulu dapat kebaikan yang terdapat berjihad kerana sakit, tetapi Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala telah melebihkan, afaddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin darajah. Tapi Allah Ta'ala telah melebihkan orang berjihad fi sabilillah dengan orang tak berjihad darajah, dengan beberapa kelebihan. Beliau, maka Nabi SAW berada di posisi puncak tertinggi daripadanya. Nabi berada dalam kemuncak orang yang berjihad fi sabilillah, kerana kehidupan Nabi SAW semuanya jihad. Kenapa? Kita akan tengok nanti. Kalau kita faham maksud jihad, kita akan faham bahawa kehidupan kita sebenarnya setiap hari adalah satu jihad. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Beliau mengerahkan semuanya untuk berjihad jalan Allah dengan sebenar-benarnya, baik dengan hati. Jihad dengan hati ni macam mana? Macam mana jihad dengan hati? Macam mana jihad dengan hati? Hawa nafsu, hawa syaitan, membenci suatu benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jihad dengan hati. Jihad dengan nurani, hati nurani samalah jiwa dia, dakwah. Nanti kita tengok dakwah juga ada satu jihad. Penjelasan, al-bayan, memberi penjelasan tentang hak kepada orang awam, itu satu jihad. Pedang, itu perang, dan lisan, bercakap. Adapun waktu-waktunya, waktu-waktu Nabi SAW ini semuanya diwakafkan di medan jihad dengan hati, dengan lisan. Nabi tegur orang, Nabi dakwah, Nabi ajak bagi mengajar, dan tangannya. Oleh kerana itu beliau memiliki kedudukan tertinggi di alam semesta dan paling mulia di antara selain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Ibn Qayyim bagi muqaddimah ni supaya nak bagi tahu kita apa? Bahawa Nabi lah sebaik-baik orang yang berjihad. Dan Nabi sebaik-baik orang yang berjihad. Jadi kita kena mencontohi cara Nabi SAW dalam berjihad. Bukan kita ikut hawa nafsu kita, semangat kita. Kalau sebahagiannya pergi buat benda yang haram, dia anggap benda tu jihad. Pergi buat demonstrasi jalanan, dinamakan jihad. Bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berjihadlah bersama dengan LGBT-nya, dengan Allah musta'an, dengan Siti Kasimnya, dengan fulan dan fulannya. Berjihad ke tu? Itu sama sekali itu bukan jihad. Itu jahat, itu bukan jihad. Sebab apa? Sebab tak faham jihad. Tak faham dia punya konsep jihad. Tak faham konsep jihad yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okey, sabar, jangan panas-panas. Relax dulu, okey? Jihad pada masa awal Islam adalah menyampaikan hujah. Pada awal Islam tidak ada jihad peperangan, tak ada jihad qital. Jihad peperangan diizinkan pada tahun kedua Hijriyah, ketika nak perang Badar tu. Adapun sebelumnya tidak ada peperangan senjataan, tak ada. Walaupun masa tu dah ditekan, dibunuh, disiksa,
tetapi belum lagi mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW tidak mengisytiharkan jihad. Ini dalil bahawa jihad ini adalah Nabi SAW walaupun sudah kena tekan, kena bunuh, kena apa, kena siksa, tapi tak melawan, tak angkat senjata pun. Sedangkan masa dah ada Umar dah ada Hamzah masa tu, dah ada Abu Bakar As-Siddiq, dah ada sahabat-sahabat yang hebat ni. Kenapa tak jihad? Kenapa tak perang? Sebab tak dapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahawa jihad itu tak dapat tangkap lagi ni. Ya, jihad perintah. Dalil bahawa jihad itu adalah ibadah. Bila ibadah diperlukan dalil. Allahu Akbar. Yang sudah lama tak dijawab ni. Yang baru-baru tak apa. Dia dalil. Dia jihad ni ialah ibadah. Itulah para ulama dalam kitab ibadah, jihad dalam bab ibadah tu dia ada dhawabit, dia ada syarat-syarat, dia ada hukum hakam. Yang bukan suka hati kita nak pergi. Bukan semua benda yang melawan tu kita nama jihad. Bukan semua benda yang kita nampak macam satu perjuangan dia adalah jihad. Lepas tu orang tak faham Che Guevara pun dia kata jihad. Tahu Che Guevara? Tak tahu sudahlah, tak apalah Cikgu, bukan cikgu, tak apalah. Che Guevara di Cuba dulu kan, perjuangan apa semua. Che Guevara. Bukan cikgu, bukan Cik Hasan, Cik Lah, bukan. Bukan cikgu, bukan. Jadi dia tak faham, dia ingat dia jihad. Sebab itulah zaman Al-Ash'ath dulu, zaman Ibn Umar radhiyallahu an, bila dia jumpa dengan bila Al-Ash'ath yang lawan dengan Hajjaj tu, dia berjumpa dengan Muhammad bin Al-Hanifiyah, anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari isteri yang lain. Maka dia kata, wahai Muhammad Al-Hanifiyah, dulu bapa kamu berjihad fi sabilillah, itu Ali radhiyallahu anhu. Apakah kamu tidak mahu berperang bersama kami untuk menentang Hajjaj ini? Hajjaj ni pemimpin Muslim masa tu, yang zalim. Dan kami dulu, kami kenal jihad tu apa. Dan ini bukan jihad. Jadi orang tu yang jahil ataupun yang silap kefahamannya, menganggap bahawa perjuangan itu jihad, sedangkan itu bukan jihad. Itu fawdah, itu kelang kabut. Sebab dia angkat senjata menentang pemimpin Muslim yang masih lagi beriman dan bersalat, yang tak buat benda yang kufur walaupun dia zalim. Benda ni susah nak terima. Ya, tak kena dengan hawa nafsu kita, susah nak terima. Bahkan ada yang tinggalkan kelas kita sebab apa? Ustaz ni UMNO, dia kata. Bukan. Kita tak kata apa-apa, kita tak kata sokong mana-mana parti. Kita kata taat pada pemimpin pada perkara yang ma'ruf dan tidak mencabut ketaatan daripada mereka walaupun mereka itu zalim. Itu cerita lain, belum masuk bab ni lagi. Nampak? Habis tu kalau Mekah tidak ada lagi jihad senjata, apakah tidak ada jihad di Mekah? Ada. Baca ayat yang kita di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah jihad sejak awal pengutusannya, sejak awal putusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ayat ni, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Walau syi'na, kalau kami mahukan, menghendaki nescaya kami akan mengutus pada setiap kampung seorang pemberi peringatan. Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir. Nampak? Fala tuti'il kafirin. Ayat ni jelas. Jangan taat orang kafir. Jangan memberikan ketaatan kepada orang kafir. Jangan memilih orang kafir sebagai pemimpin. Apatah lagi benda tersebut lebih merosakkan kalau dia taat pada perkara-perkara yang menyalahi agamanya. Tak syak lagi. Fala tuti'il kafir, jangan kamu ikut panggil orang kafir. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tuti'
man aghfalna fala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kamu patuh ikut perangai, ikut sikap, ikut dan patuh orang yang kami telah lalaikan hatinya daripada mengingati aku. Ini dalil bahawa ikut orang yang lalai pun tak boleh, ikut orang perangai tak apa-apa pun tak boleh. Okey. Apatah lagi ikut orang kafir. Kalau Allah Ta'ala kata wajahidhum bihi jihadan kabira, terjemahan dalam buku ni kurang tepat. Dia bihi tu dia tertinggal. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah kamu ke atas mereka dengannya. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa kitab ni, wajihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Bihi tertinggal. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah kepada mereka dengannya, iaitu dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Tengok bahasa Arab dia. Tengok bahasa Arab dia. Oh, tak ada bahasa Arab, lupa pula. Buku ni tak ada bahasa Arab dia. Dalam bahasa Arab, buka surah Al-Furqan ayat 52, ada perkataan bihi wajahidhum bihi, dan kamu berjihadlah ke atas mereka dengannya. Nya tu apa? Nya tu apa? Nya tu Al-Quran. Maksudnya kamu berjihad dengan Al-Quran. Jihad dengan Al-Quran ni macam mana? Berhujjah dengan Al-Quran. Kita bagi tahu orang benda yang betul, kita bagi tahu apa dalam Quran dengan sunnah, itu jihad. Ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita ataupun sebagian manusia, dia buat kesilapan, penyelewengan dari segi akidah, maka kita wajahidhum bihi, kita jihad ke atasnya. Bukan kita pergi perang dengan dia, kita jihad ke atasnya dengan memberikan benda yang betul. Dan bila kita bagi benda yang betul ni, pasti kita akan apa dia? Kalau kita cakap benda yang betul, kita pasti akan dibenci. Allahu Akbar. Oksigen tak cukup, pagi-pagi dah pukul 10 dah tak cukup lagi. Macam mana? Sejuk pula alasan macam-macam. Kalau tutup aircon kan kata panas pula. Kalau pasal aircon kata sejuk pula, tak masuk oksigen. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Bagi kita cakap benda yang jihad ni, kata jihad. Apa tu nama ni jihad? Ni kita cakap benda yang betul tadi, orang akan hentam kita, orang akan ejek kita, orang akan beri gelaran-gelaran kita macam-macam. Madkhali lah, gelaran baru sekarang ni. Salafi lah, Wahabi lah, kaum muda lah. Okay, macam-macam lah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada kita. Teroris lah, tak sayang Nabi lah. Okey, wajahiduhum bihi. Tapi inilah jihad, badrul juhdi, berikan. Dan kita kena berjihad dengan Quran. Bukannya kita kalau ada masa kosong, I bolehlah, tolong ya. Kalau tak ada masa kosong, tak boleh. Itu bukan jihad. Jihad kena memberikan masa kosong tadi. Betul, agama ni bukan part time. Agama bukan part time. Sebab kebetulan I siang-siang tak ada apa-apa, husband I pun pergi kerja, so I kosong pun I datang belajar ni. Kalau tak ada, tak ada lah. Cucu cuti sekolah pun tak datang dah kelas. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihad lah. Orang munafik ni Ustaz, kita tak boleh cakap orang tu munafik. Jadi macam mana dari segi dakwah kita nak? Ada, nanti kita akan jumpa ayat Quran. Jahidil munafiqin, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Allah Ta'ala kata Quran, berjihadlah kamu atas orang munafik. Orang munafik ni memang tak nampak, tapi kita tahu simatil munafiqin. Kita nampak tandanya orang munafiqin. Apa tandanya orang munafiqin? Kata Syekh Abdul Rahab dalam kitab dia, kata antara ialah membenci syariat Islam, membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci sebahagian daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia melakukan perbuatan tersebut. Faham tak? Membenci sebahagian syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia melakukan perbuatan tersebut.
Contoh, hijab lah contoh. Dia hijab, dia berhijab, tapi dah hati dia benci hijab. Dan dia kempen pula. Buka website Stand Islam. Buka sekarang. Penuh, berapa banyak dia buat seminar. Talk. You cannot paksa kita orang pakai ni. Memilih pakaian itu hak seorang wanita. Memang kita pilih pakaian hak wanita. Kita tak suruh dia pergi pilih pakai jubah ke pakai tudung. Tak suruh. Nak pakai tudung warna apa, warna coklat ke, warna purple ke, warna biru ke, nak pakai jubah ala Arab ke, abaya tak abaya ke. Memang kita bukan, Islam memang tak paksa. Tapi tutup aurat itu adalah perintah Allah. Kita tak kata kita itu adalah hak asasi wanita untuk milih apa saja dia nak pakai. Allah musta'an. Bila kita paksa pula, tak boleh paksa-paksa orang. Government has no right. Dia tulis dalam website dia tu. Kerajaan tidak ada apa-apa hak untuk menentukan pakaian kami wanita. Allah musta'an. Ini walaupun kita tak kata dia munafik, tapi ciri-ciri itu ada. Jadi wajahiduhum bihi, jihadlah ke atas mereka. Jihadlah ke atas mereka. Jihad macam mana? Jihadul bayan, dengan hujah dan bayan. Kita lawan dengan dia. Nak lawan dengan perempuan lah kena lawan. Ni orang lelaki lawan. Ustaz yang lawan, ustaz lawan, kata nampak lah ni ustaz zaman sekarang amat tiada gender. Dia panggil gender aggression, gender terrorism. Dia panggil di Islam macam-macam lah. Allah musta'an. Ini perempuan lah yang ngaji ni depan mata saya ni. Ni yang kena lah mengaji, lepas tu berjuang. Kalau orang yang pakai hijab, dia kata kita mesti pakai hijab, kita pakai hijab kerana taat Allah Ta'ala. Lagi orang dengar ada ustaz kata orang perempuan kena pakai hijab. Betul tak? Orang perempuan sini cakap dekat orang ramai. Perempuan sini cakap dekat orang ramai, kata wanita kena taat suami. Mentaati suami ni satu ibadah yang besar. Wanita kena didik anak baik-baik. Jangan semua keluar rumah. Yang didik anak maid. Kan? Itu yang anak kita hafal lagu-lagu pelik-pelik tu. Aku dulu bukanlah yang sekarang. Tiba-tiba keluar lagu tu. Anak saya tiba-tiba nyanyi, Allah musta'an. Terkejut. Tapi dah sekolah dah. Selamat. Betul? Selawat lagi, selawat syirik no. Tawassalna bi bismillah tu. Kan? Tawassalna bi bismillah tu. Selawat yang syirik. Kan? Ada unsur syirik. Jadi benda ni orang perempuan kena cakap jihad. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Itu juga orang lelaki, itu juga wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kena jihad dengan Quran dengan sunnah. Tapi jihad ni ada silah, jihad ni ada senjata. Senjata kita Quran dengan sunnah. Kalau kata Ibn Qayyim, tak boleh nak pergi ke maqamil jihad melainkan kita telah yatasallah bisilahil Qur'ani wal sunnah. Kena yatasallah, kena bersenjata dengan senjata Quran dan sunnah. Kerana faqidu syai'in la yu'tih. Kalau orang yang tak ada sesuatu tak boleh bagi sesuatu. Orang yang tak ada something tak boleh bagi something. Itu juga kita tak ada benda nak bagi, tak ada Quran dengan sunnah, nak berjihad dengan apa? Jadi semangat tu yang pakai baju merah tu. Pakai baju merah terjegit tepi jalan, pukul-pukul badan. Itu bodoh, itu kebodohan. Tak kisahlah apa grup pun, merah ke kuning ke. Merah juga satu kebodohan. Tak kisah kalau tak dalam joko merah, nasib lah. Kebodohan. Pergi tepi jalan, pukul-pukul badan macam bangang je rupanya. Tu buat silap, buat bentuk rimau lah benda. Kemudian Allahu Akbar. Hina perkataan Allahu Akbar tu. Kamu telah menghina Allahu Akbar. Dengan seruan bodoh jahiliah kamu tu, kamu guna Allahu Akbar. Itu sama juga macam sebagian budak Melayu dulu yang bangang ni bergaduh dengan dah dua kali bangang, astagfirullah. Ada bangang ni, marah dah ni. Masuk dalam loyak tu, pergi pecah-pecahkan kedai orang. Ada yang setengah tu kasual pendek tu takbir Allahu Akbar. Jihad. Ni jihad kita. Ini bukan jihad.
Ini jahat, ni syaitan. Ini syaitan. Sebab orang kata jihad ni ada adabnya. Dan jihad pertama sekali bila kita tak mampu jihad dengan peperangan. Sekarang ni kita orang Malaysia boleh jihad perang tak? Tak, sebab jihad perang, jihad mesti dengan pemimpin. Wal jihadu qa'imun ila yaumil qiyamah ma'al imam barruhum wa fajiruhum. Yang baik di antara mereka dan yang jahat. Pimpin tu zalim sekalipun, 10 bilion pun dia ambil, tiba-tiba dia kata berjihadlah kamu di jalan Allah. Abang Syazwan, jihadlah. Pimpin kata, mai kita keluar berjihad ni, nak perang contohnya. Keluar. Tak boleh kata, oh engkau suruh kita orang pergi jihad, engkau tu ambil 10 bilion. Tak boleh. Tak boleh kata macam tu. Orang tak boleh terima tak? Sebab terima dia jahil, tak faham agama, ikut nafsu dia. Jihad kena keluar. Khalifah pada zaman dahulu ada sebagainya lebih zalim daripada tu, lebih jahat daripada tu. Tapi jihad fisabilillah, fisabilillah. Tapi itu kalau jihad dengan perang, perang dengan pemimpin. Kalau sekarang kita dalam keadaan tak boleh nak berjihad dengan perang, kan? Maka kita buat apa? Jihad dengan Quran dan Sunnah. Jadi setiap orang kena berjihad dengan Quran dengan Sunnah. Paling kurang pun dah datang mengaji kat atas tu, dah belajar dah pandai mengaji, dah okey dah dapatlah sanad dengan Ustaz Yusuf bin Salah tu. Berjihadlah pula mengajar Quran dekat rumah masing-masing, kampung masing-masing. Kan, buka tu kat Sungai Pecala tu, dekat PPR tu banyak anak-anak kesian tak pandai ngaji. Nak panggil ustaz tak ada duit, offer lah, pergilah kata ni sekumpulan pelajar-pelajar Yayasan Taklim offer untuk mengajar Quran di PPR sekian dan sekian, percuma. Wajahiduhum bihi jihadan kabir. Lepas ni saya akan buat senarai siapa nak masuk daftar. Yang mengaji 10 tahun dah tajwid, tahu nama semua, tahu belaka. Mak lazim, kalimi, mukhaffaf. Kalau tersilap tu bukan mukhaffaf, Ustaz, musaqal. Cik, bukan main lagi. Az-zakaraini, detail betul. Makhraj pula betul. Tahu dah, pandai benar. Pandai benar, ngajarlah, jihadlah dengannya. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Terkena tu nasib. Surah ini tergolong Makkiyah. Dengar ni. Minta maaf tak, saya nak tanya sikit. Tadi tak mention pasal pemimpin yang zalim tu, kita patut taat pada mereka. Yes. Tapi kalau kita tak suka dengan tindak tanduk dia, apa memang tak suka, yang kita boleh buat? apa yang kita boleh buat? Apa yang puan boleh buat? Bukan kepada pemimpin yang lebih baik. Tukar pada pemimpin yang lebih baik. Nampak orang tak betul ni semua tukar. Tapi ni obviously lah, namanya terang-terang. Ahli sunnah kata menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Dia tak nak dengar. Wa alla nunazi'a al-amra ahlahu. Kita tidak mencabut, tak berebut untuk mengambil jawatan itu daripada orang yang telah memegangnya. Itu ahli sunnah, tak berebut nak ambil. Kalau dia tak dengar, itu urusan Allah. Macam kita nasihat bapak kita yang tak dengar nasihat, kita cabut tak? Tak kan? Itu juga betul kata Masyaikh, macam ayah juga. Kita nasihat ayah kita tak datang, ayah datanglah kelas ni, alah aku sibuk dengan burung aku ni Anda boleh burung? Kan? Ayah sibuk dengan burung ni, banyak ni 10 ekor ni, nak jaga burung contohnya. Kita datang kelas, habis tu kita buat, ayah letak jawatan sebagai ayah. Ya, tapi oleh dia punya pemerintahan dia tu menzalimi rakyat tak tahan. Kita nak get rid of it. Isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Isbiru, sabarlah. Nasihat dengan cara yang baik, nasihat jumpa dia. Buat appointment dengan ketua bahagian, buat appointment dengan adun. Pelajar-pelajar Yayasan Taklim wanita semua 50 orang, buat rombongan. Bukan rombongan nak berpiket,
rombongan untuk menziarahi Datuk Syariza Abdul Jalil sebagai ketua wanita UMNO. Tak, kita bukan suruh, kita nak masuk lokap, kita bukan nak ziarah dia masuk lokap apa. Itulah kita ni takut tentu pasal. Oh, kalau pergi cuti ke Afrika Selatan banyak penjenayah tu okey je. Tak, pergi ziarah, jumpa dia. Assalamualaikum Datuk, ni kami datang ni belajar Yayasan Taklim ni bersama saya Datuk Rafi'ah. Rafi'ah tak ada ini sekian apa semua nama-nama sekian. Lepas tu kita sebutlah datang ni ziarah nak silaturahim, nak sampaikan bahawa kita ni datang untuk nasihati lah, sama-sama menukar fikiran bahawa kita ni penting ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ke? Kita tak boleh. Pernah buat tak? Tak pernah. Itulah bising. Kita banyak bising kat luar, bukan buat kerja. Itulah dia kata afdalul jihad kalimatul haqqi amama sultanil jair. Jihad yang paling bagus sekali cakap benda yang betul depan imam tadi, depan orang yang zalim. Belakang semua boleh jadi hero. Kalau sembang kedai kopi mana yang tak ada hero? Pasti ada. Baik bawah pokok, baik dalam restoran, baik dekat hotel. Tapi kita, ini kerja kita jumpa pemimpin. Assalamualaikum Datuk ni ketua bahagian kami kan, kata. Kami nak cerita sikit lah. Ada orang sekarang ni sebut pasal Wahabi ni apa, dia nak cerita dia ni tu. Wahabi ni sebenarnya ikut Quran dengan Sunnah. Ni dia pun tuduh je kami ni sekian. Cakap benda macam ni. Dan benda ni bukan tak pernah boleh dia buat pada zaman moden 2016 ni. Kalau sahabat kami pernah pegang tangan KJ tu, pegang tangan KJ ni. Tahu KJ? Tahu. Syarif Jamaluddin. Untuk ni kami bagi buku ni. Apa tajuk buku tu tak ingat. Kata jadilah pimpin bertakwa tu, ikutlah perintah Allah. Cakap dalam depan. Tapi cakap dengan elok lah, cakap dengan cara berhormat. Pimpin ni macam ayah kita tak terjerit. Kita tak kata ke ayah kita undur ayah. Angkat tak ada. Angkat abang long tak ada. Dia tak berhati dah. Tetap buat macam tu. Itu cara ahli sunnah tak? Ahli sunnah nasihat cara yang baik. Nasihat doa, nasihat doa. Selagi mana dia Muslim, selagi mana dia salat, selagi mana dia tak buat kufur bawah, kita tak cabut ketaatan daripada tangannya. Tak, kita keluar menjatuhkan dia bukan cara yang sepatutnya. Keluar di jalanan, angkat senjata, buat piket, buat demonstrasi besar-besaran. Kerana ini akan menyebabkan huru-hara dalam negara kita ni. Sebutkan mana yang piket yang tidak diakhiri dengan perang kotak dihalang. Dekat Mesir, dekat Syria, dekat Lebanon, dekat Algeria, dekat Algeria, kemudian dekat Libya. Yang bermula dengan piket. Di Mesir mula dengan apa? Masa tak puas hati kan, seorang budak lelaki kena bunuh dengan polis. Semua buat Twitter, buat apa, semua kecoh, semua kumpul. Lepas tu asalnya masa tak berhati pula tu keluar cerita lain pula. Rasul Mubarak aku ni salah guna kuasa, habis kurang. Sekarang jadi apa? Tidak mengubah, tak jadi lebih baik pun. Zaman itu lebih bagus. Orang sunnah boleh keluar TV. Tak ada perpecahan antara sunnah, cuma satu je, ahli sunnah satu je. Tapi berlakunya fitnah ni ada sebagian ahli sunnah yang pergi bersama-sama dengan demonstrasi tersebut. Dah pecah lah ahli sunnah. Tapi sekarang di Malaysia, kalau kita semua satu je, tak ada keluar pergi jalan raya, tak pecah dah. Satu orang yang sunnah yang kata boleh pergi jalan raya, ada kata kena tak boleh, tak usah pergi. Dah ni dah ngutuk kita ngutuk kita, bantai-bantai habis lah. Fitnah ni kata fitnah. Nabi kata bila datangnya fitnah, al-qa'id khairu minal mashi, yang duduk lagi bagus pada yang berjalan. Maksudnya apa? Yang duduk lagi bagus pada yang berjalan ketika fitnah datang. Maksudnya lagi tak terlibat, lagi bagus. Duduk lagi bagus daripada sibuk nak berjalan sana sini, kecoh sana sini. Tak. Kita nasihat dengan cara yang baik. Wa alla nunazi' al-amra ahlahu. Kita tak merebut tadi. Ada lagi tajuk Di dalamnya terdapat perintah berjihad melawan orang-orang kafir dengan hujah, penjelasan dan menyampaikan Al-Quran. Di
Demikian juga jihad melawan orang-orang munafik. Sesungguhnya ia terrealisasi dengan menyampaikan hujah. Kita kena sampaikan hujah. Tapi kena ngaji dulu lah. Kalau tak ngaji nak hujahkan macam mana? Kerana mereka ini berada di bawah naungan Islam, tak boleh perang lagi, tak boleh angkat senjata. Sebab mungkin mereka masih lagi dihukum Muslim. Dari segi zahirnya dia masih lagi seorang Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, berjihadlah melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Orang munafik ni maksudnya orang munafik dari segi syarak lah, iaitu orang yang menzahirkan keislaman namun dia membenci Islam tersebut dalam hatinya. Di sini bukan maksudnya orang munafik yang kita kata perangai munafik tu, munafik amali tu, bukan. Dan bersikap keraslah terhadap mereka, tegas. Ini dengan munafik lembut, bukan main lagi lembut. Duduk sekali, bercium tangan, belaga dagu lah, belaga bahu. Belaga dagu, bahu, dagu sekali lagi, bahu. Orang kafir ni kan ada yang boleh perang, ada yang tak boleh perang. Orang kafir kan ada dua, ada yang boleh kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang bila pemimpin kita isytiharkan negara ini ialah negara harbi, maka dia diperangi. Bukan kita yang isytihar, oh jiran sebelah kanan aku ni harbi ni. Bukan. Yang ni kes ayat ni turun masa bila? Masa zaman munafik. Ataupun ayat ini perangilah orang kafir. Taubah turun dekat Madinah, perangilah orang kafir dengan senjata atau dengan hujah kalau orang kafir itu duduk dalam negara Islam. Faham tak? Dan juga perangilah orang munafik dengan hujah kalau mereka duduk juga seorang Muslim dari segi zahir. So tadi sebut ni perang dengan apa? Quran dengan sunnah, hujah. Perang dengan senjata ni sekali lagi perang dengan pemimpin, perang dengan orang kafir harbi, dengan musuh Islam, ataupun dengan orang Islam yang melampau ke atas orang Islam yang lain. Allah kata dalam Quran, wa qatilul lati tabghi. Allah kata dalam Quran surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu, bila orang Islam berbunuh-bunuhan, perang, fa aslihu bainahuma, maka baikkan mereka berdua. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, bila satu melampau ke atas yang lain, fa qatilul lati tabghi, maka peranglah yang melampau itu hatta tafi'a ila amrillah, sehinggalah yang melampau tadi kembali pada perintah Allah. Lepas Saudi pergi serang Houthi di Yaman. Ini jihad. Lepas masa dulu yang dekat Filipin nak datang nak serang Sabah tu, itu juga jihad, nak pertahankan negara. Cuma tak suruhlah kita keluar, dah ada tentera lah. Maka itu jihad, pertahankan, itu jihad. Apatah lagi yang datang nak serang tu musyrikin contohnya, buat benda syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tak salah, itu jihad. Maksud ayat ni adalah buat berjihad ke atas orang kafir dalam negara Islam, itu jihad dengan hujah. Hujah, dakwah, ajak mereka kepada Islam. Tak boleh ajak mereka kepada Islam, hujah pula. Cerita kat dia kenapa Islam ni macam ni. You all kata Islam teroris. Tak, Islam ni bukan teroris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi hujah, bagi Quran dengan sunnah. Ni cara dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir, jahilil kufar wal munafiqin waghluz alaihim, tegas. Wa ma'wahum jahannam, kerana tempat orang kafir dan orang munafik ini jahannam, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Naam. Jihad melawan orang munafik lebih sulit dari jihad melawan orang kafir. Betul tak? Sebab dia pun pakai Islam. Bahkan dia pun talbiskan pula. Mereka anggap pula, mereka bagi tahu orang lain, kata inilah Islam sebenarnya. Dia kata Islam lah agama love and
kasih sayang, apa semua, love and passionate lah, benda semua. Istilah yang syok-syok ni, istilah yang best ni. So Islam ialah agama yang menghormati hak asasi. Dah start dah masuk dah satu jarum. So jarum hak asasi masuk. Menghormati hak asasi kita untuk memilih pasangan. Bukankah Allah kata dalam Quran, kan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala jadikan antara kamu ni kasih sayang. Bukankah sifat Allah Ta'ala itu Rahman Ar-Rahim? Mana ni dalil dia pergi ke laut ni, nampak tak? Bukan sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukankah Allah Ta'ala menjadikan kita ini qabail wa qabaila li ta'arafu. Cakap dengan lembut je lah. Kita ini berbilang kaum berbeza supaya kaum berkenal-kenalan. Okey, betul lah tu. Oleh sebab itulah kita boleh memilih pasangan daripada apa agama sekalipun. Dah masuk dah. Boleh milih pasangan daripada apa agama sekalipun. Boleh ambil mana-mana agama. Tak, kita Quran dengan sunnah kata macam tu. Itu Quran dengan sunnah, atau dia kata itu Quran sunnah tu, atau pendapat ulama, dia kata. Quran dan sunnah kata, tak ada pun kata kena pakai hijab lah. Tak ada perkataan hijab. Memang je perkataan hijab tak jumpa. Tapi Allah kata waliyadribna bi khumurihinna. Khumurihinna. Jadi sebagian pula pelekehkan pula niqab. Niqab ni bagi saya itu hanyalah bersifat itu saja ikut orang Arab. Itu keluarlah kenyataan Masuk Khabar, seperti yang disebut oleh satu bekas menteri dulu. Dia kata Malaysian ni more Arabs than the Arab. Dia kata, so what? More Arab than the Arab, daripada more American than the Americans. Better more Arab than the Arabs, than more American than the American. Okay. Sahabat-sahabat kita yang duduk California pun datang Malaysia, dia kata Malaysia ni kalah California. Kat California orang rasa pendek musim panas. Ini rasa pendek 24 jam, pagi, petang, siang, malam. Betul? Sahabat kita Syekh Sharif Arabi tu, dia di California tu kan, dia kata aku pelik Malaysia ni, kata American pun tak pakai macam korang ni. Orang Amerika pakai macam tu bila nak pergi di pub disco je. Ini pergi kerja pun macam tu juga, atas macam ni. Allah musta'an. So kita ini masalah ni. Ini bukan saya tuduh orang ni munafik, tidak. Bukan saya kata orang yang dakwah kepada benda ni munafik, tapi itu ada ciri-cirinya munafik. Ciri-cirinya orang munafik. Ciri-ciri itu kita hukum dia munafik. Ini ciri-ciri orang munafik, nak meruntuhkan agama Islam. Maka ulama salaf dulu, kata Imam Malik rahimahullah, zaman salaf dulu orang munafik ini sorok-sorok. Zaman sekarang munafiknya terang-terangan. Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bila depan Nabi, mana ada kami cakap macam tu ya Rasulullah. Zaman sekarang terang-terangan. Bila kita marah dia, bila kita tegur, dia kata itulah korang ni, ni ekstrim. Dia kata ni ekstrim. Dia kata ini Salafi Madkhali. The Salafis, the fundamentalists. Bagi dia cakap ni dalam Quran dan Sunnah. Dia talbiskan orang. Ajak pula dia buat satu kitab pula, Tahrirul Mar'ah tu pun ni, membebaskan wanita daripada inilah pendapat ulama ni. Kata mana ada larangan tak boleh bercampur dalam Islam? Boleh campur, kata. Nabi Abu Bakar pergi rumah Ummu Aiman tu, perempuan tu. Kita kata berjumpa, bercakap macam ni boleh, tapi kita tak boleh bercampur duduk sekali tepuk-tepuk bahu ni, tak boleh. Tahu? Pergi lunch sama-sama ke office, duduk sebelah-sebelah, belaga meja tu sempit, belaga lah bergeser lah perah sebelah ni, kan? Makan sekali, selfie sama-sama, selfie kepala dekat sini. Ini ikhtilaf, ini haram. Ini haram. Ikhtilaf bercampur. Janganlah seorang mar'ah, perempuan, orang lelaki, la yadkhulur rajul al-mar'ah wal mar'atu al-rajul illa ma'a mahramiha. Nabi sallallahu jangan seorang lelaki itu masuk dalam wanita illa ma'a mahramiha, mereka bersama mahramnya. Kalau bagi hujah, dia kata apa ini membebaskan wanita.
Waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kamu dalam rumah kamu. Tak, ini untuk nak isteri Nabi je, isteri Nabi sahaja. Nampak? Ini kita kata benda yang, ini gerakan munafiqin ini telah banyak dalam dekat Malaysia ni. Wajahidhum bihi, kita jihad dengan Quran dengan sunnah. Kenapa tak ada sistem Islam ni satu gerakan sisters in sunnah ke pergi lawan sistem Islam ni? Lepas ni kena buat. Cik Lin kena ketua, Puan Suraya kena ketua dia. Kena ada satu gerakan wanita yang lawan pula. Yang nampak sekarang yang lawannya ialah orang lelaki, ustaz-ustaz lelaki ni lawan. Jadi mereka kata, memanglah dua ni memang macam ni, mereka ni terpengaruh dengan Arab, dengan budaya Arab ni lelaki sangat dominan. Perempuan tak ada benda, dia kata perempuan duduk rumah, dia tak tahu. Pusat kajian saintifik kat Malik Abdul Aziz kat Jeddah tu, profesor berbanyak perempuan yang buat kajian. Ustaz Ali baru cerita baru ni, kajian air kencing unta tu ubat, yang buat kajian tu doktor perempuan. Patternkan dia pula nanti dapat apa semua hasil kajian. Yang buat lalat tenggelam air tu kajian doktor perempuan. Profesor kat sana kat Saudi, bagus lagi, tak ada benda, tak ada salah pun. Dan keadaan dia pakai niqab okey je, tak ada jadi bodoh pakai niqab. Ni kalau ada pendapat pula kata kalau pakai niqab jadi bodoh nanti. Dia kata apa, sebab nanti perempuan pakai niqab ni bernafas, tak boleh nafas dengan betul, jadi oksigen tak masuk, jadi bodoh. Bangang betul, 3 kali dah sama 40 kali jadi betul ni. Tak, ini betul dalam kitab tu ni. Saya cakap ni dalam kitab. Dia kata perempuan niqab ni, siapa yang mensuruh perempuan pakai niqab ni, dia akan menyebabkan perempuan tu tak sihat. Sebab dia bila bernafas tak boleh bernafas dengan betul, oksigen tak boleh masuk di otak, dia akan kurang. Tu Kak Amel dah hafal, masuk kelas hafaz Quran okey je, boleh je hafal Quran. Surah An-Nur yang 21 tu pakai hijab. Kalau dalil untuk niqab ni pakai yang mana? Wal yadribna bi khumur, khumur dari kepala sampai bawah. Bukan khumur daripada sini, khumur. Wal yadribna bi khumurihinna. Aisyah radhiyallahu anha, bila dia lambat perangan, dia tertinggal dalam perang tu, orang lelaki datang, Safwan Mu'attal, dia terus tutup muka dia. Seorang kata, Aisyah ke? Aisyah. Kalau tak tengok muka, tahulah memanglah kena Aisyah. Tutup muka. Datang seorang buta datang kepada rumah Nabi SAW, dia kata apa? Hijab kan, tutup muka kamu. Maka dia kata, dia lelaki tu buta ya Rasulullah. Yelah, dia buta, engkau tak buta. Tutuplah. Jadi saya kata, siapa nak ambil pendapat niqab, Masya Allah, kelas bagus. Siapa ambil pendapat tak niqab, jangan kutuk yang pakai niqab ni. Kalau tak ada dalil lah, ini berdasarkan pendapat orang Arab sajalah, nak Arab mau Arab dan dia Arab. Depan orang kita tak pakai tudung. Mana boleh, dosa juga haram. Dia boleh bau rambut tu. Tak, haram tu juga haram. Tak boleh. Nabi suruh tutup aurat di hadapan semua lelaki bukan mahram. Buta ke, pekak ke, apa ke, semua kena tutup. Ustaz, macam mana boleh hukumnya kalau perempuan travel macam kami lah, perempuan jauh bawa kereta tanpa mahram? Kalau musafir tak boleh lah. Tapi kalau macam Jarak musafir tak boleh. macam dia datang sini kat sebenarnya tak ada mahram yang Puan daripada mana? Kerawang. Rawang bukan jarak musafir. Allahu Akbar. Rawang bukan jarak musafir. Tapi jangan pergi Jepun, ya, tak boleh. Australia tak boleh. Tanpa mahram, dosa. Pergi haji sunat pun tak boleh, kena dengan mahram. Okey. Dan seterusnya. Okey. Asal tajuk ni pula ni keluar ni? Saya yang bawa pula Tak, saya kata ini pergerakan-pergerakan munafik ini. Bawa pula gerakan kata sekarang ini hukum Islam tak penting, yang penting adil. Nah, dia kata, dengar lah. Yelah, kita dengar Gegar Vaganza pun tak dengar lah ni. Ini dia kata
Yang pentingnya bukan potong tangan tu yang penting. Yang penting bukan menegakkan hukum, yang penting menegakkan keadilan. Adil tu yang penting. Ini bahaya. Sebab menganggap bahawa potong tangan dan itu semua tidak adil. Itu masalah. Bahkan dalam kitab Usul Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia kata Nabi SAW telah merejam, Abu Bakar telah merejam, dan Umar telah merejam, dan kami juga rejam. Kata Imam Ahmad, kami farajamna, kami pun rejam, supaya semua ulama' tahu bahawa ulama' salaf kita dahulu telah merejam. Ni adalah semua telah sepakati di kalangan para ulama' kita. Bila datang, no, rejam tak ada. Ini gerak-gerakan ni yang sangat bahaya. No such thing as Islamic law. Datang seorang hamba Allah dari Amerika, datang mana tu, datang kat Malaysia. Ada yang pula, kita ni Quran dengan sunnah tu sacred, tetapi pendapat ulama' tak sacred. We cannot mensacredkan. Maksud apa dia mana? Mensacredkan orang putih apa dia? Tak tahu istilahnya. We cannot make the opinions of the scholars sacred. Ya, betul dari satu segi, tapi kita ulama' salaf punya pendapat is sacred. Ijma'nya salaf is sacred. Bila ulama' salaf ada 3 pendapat, haram kita buat pendapat yang keempat. Bila ulama' salaf ada 4 pendapat, tak boleh kita buat pendapat yang kelima. Ini cerita. Sebab tu datangnya orang sama sekarang ni kata, lah tuan-tuan, hudud ni sebenarnya pendapat ulama' bukan Quran dengan sunnah. Nampak? Yang cakap ni pakai songkok, pakai kopiah macam saya ni, ada janggut lagi, ada jambang lagi, pakai jubah juga. Tapi ni dia bawa bibit-bibit macam ni ke dalam umat Islam. Apa tugas kita? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Kita akan jihad ke atas mereka dengan jihad yang besar, dengan Quran, dengan sunnah Nabi SAW. Ada sebagian pula nak menghidupkan balik ilmu kalam, ilmu falsafah. Kita kena semua, kita kena kaji balik falsafah Aristotle, belajar balik falsafah, nak rosakkan otak-otak orang Islam. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadlah ke atas mereka dengan jihad yang besar, tu jihad dengan hujjah. Jihad dengan hujjah. Faham tak tuan-tuan? Balik ni saya kena buat persatuan Sister in Sunnah, untuk lawan segala syubhat Sister in Islam. Nanti minggu depan tengok dah buat ke belum. Dah daftar ke belum persatuan ROS. Kena bincang lah, duduk sama-sama bincang. Bukan duduk bincang apa nak makan, apa kenduri nak buat apa, ni hujung tahun ni nak pergi mana. Kalau mesyuarat nak bercuti mana, semangat semua. Masyarakat nak buat makan-makan, kita buat yayasan taklim, nak buat makan-makan untuk semua student-student, mesti semangat. Ya ke I nak masuk meeting. Kan jihad untuk lillah, untuk kita kerana banyak serangan-serangan ke atas wanita Islam, maka kita kena mesyuarat untuk macam mana nak melawan serangan-serangan akidah, syubhat-syubhat ini untuk pertahanan Islam. Jihad tersebut digeluti dengan orang-orang terpilih umat itu, para pewaris para rasul, peribadi-peribadi memiliki visi dan misi yang sama, nampak? Dan tolong-menolong dalam melaksanakannya. Mesti ini ciri-ciri dia, mesti ada ikut cara Nabi SAW. Dia orang yang bersemangat, ada vision kita nak tegakkan sunnah. Mission dia adalah untuk kita menyampaikan Islam, sunnah ini kepada seramai mungkin orang. Tolong-menolong, bantu-bantu. Dia hantar, tak boleh kita jadi driver, jadi tukang masak, tak boleh tukang masak, jadi tukang susun kursi, tak boleh tukang susun kursi, jadi tukang tulis surat, tak boleh tukang tulis surat, tukang sponsor pun tak apalah. Jangan duduk diam je, tak boleh. Mesti tolong-menolong.
Bukan walau kana fis saqah walau kana fil hirasah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tawaduk itu di sisi Allah Taala, kalau disuruh pergi ke depan dia pergi jadi orang depan, kalau disuruh pergi belakang jadi belakang. Bukan kalau kata suruh jatuh pinggan, ai basuh pinggan. I ni student senior Ihsan Taklim tau, you suruh I basuh pinggan. I nak jadi MC. Nak ke depan, tak boleh. Ustaz nanti ditugaskan untuk jaga pintu. Okey, khair, insya-Allah jaga pintu. Dah itu pembahagian, ketua dah kata macam tu, kita ikut. Baik je. Ha? Apa baik je? Tak bagi contoh kalau ustaz tu baik. Dia puji orang. Kalau jaga pagar, jaga pagar. Kalau ustaz masih pinggan, ustaz kita nak jaket, nak boleh tak bantu ni, ada Syekh Salim Hilali nak main ni, daurah ni, nak bantuan sebanyak ustaz. Boleh? Ustaz boleh bantu apa? Saya boleh jadi driver. Okey, khalas, jadi driver Syekh sepanjang 10 hari, siang dan malam. Jihad tak ni? Ya, nak tinggal isteri setiap malam 10 malam tinggalkan isteri, bukan senang. Muncung ni sampai ke Kota Kinabalu sana tu. Ya, betul tak? Bukan senang ni kan. Nak pula yang baru kahwin ke, ada baby kecil ke apa. Ni benda yang ni jihad fi sabilillah. Yang nak tolong. Jadi subhanallah, kena tolong menolong macam ni. Setiap orang ada kepandaian masing-masing dalam, saya percaya semua orang pandai dalam ni. Tapi kena juga, ada yang kena basuh pinggan, ada yang kena angkat meja, ada yang kena susun kursi, ada yang kena itu Nabi kata, orang yang tawaduk ini, walau kana fi saqah, kalau ke depan, walau kana fil hirasah, kalau belakang, dia belakang. Okey, ni patutlah kita zaman Nabi SAW. Usamah naik, sekarang ada lagi sini, ada lagi duduk bawah, tak ada masalah. Tak ada pula sebab tu, kenapa lah dia ni, kenapa Rasulullah pilih budak muda 18 tahun, kita ni dah senior. Tak ada. Ini sikap kita. Dan dalam melaksanakannya meskipun jumlah mereka sedikit. Kalau ustaz kita ni sikit je ustaz, dia nak lawan ni, diorang tu nampak dia Hanana tu penuh beratus ribu. Kita ni jemaah ni adalah 40 lebih orang. Ustaz Ali dia lah 20 lebih, Ustaz Kariman 100 lebih. Nak lawan Hanana tu 100 ribu ustaz, macam mana tak? Kan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Kata Allah, berapa banyak kumpulan yang sedikit mengalahkan kumpulan yang besar bi'idnillah ta'ala. Yang penting usaha dan iman. Adapun jihad yang paling utama adalah mengucapkan perkataan yang hak, tak kala begitu keras ditentang. Ni susah nak cakap kan. Kita cakap orang mantai kita, Malaici lah, Macai kerajaan lah, nampak tak? Murji'ah lah, macam-macam. Seperti engkau mengucapkan kebenaran di sisi orang yang engkau takuti akan kekuatan dan gangguannya. Betul tak? Maka bahagian para Rasul SAW dari hal itu sangatlah banyak. Nabi cakap depan Abu Jahal, samba daripada depannya. Kalau Abu Lahab daripada depan, tak ada pula. Nabi tak takut, kalau boleh tahu itu bahaya untuk dia. Dan hal itu merupakan jihad yang paling sempurna dan yang lengkap. Kita ni nak cakap kat saudara sendiri pun takut sentap. Nak cakap bukan saudara pun, kawan lama. Dia kata, jomlah kita buat reunion sekolah kita. Reunion tu okey reunion. Semua kena bagi gambar masing-masing. Masa zaman form 5 dulu, masa main basketball kat sekolah pendek lagi. Bukan skirt lagi masa tu. Ada lagi ponytail kat situ masih lagi. Nak tunjuk gambar masa perjumpaan reunion tu. Dia tanya, bolehkah semua perempuan kan tengok, tak, semua buat suami masing-masing? Lagilah tak boleh. Tapi tak boleh cakap lah ustaz, kan dia sentap. Baru sentap dah tak berani cakap, belum lagi nak cakap dengan Abu Jahal. Betul tak? Jangan sentak-sentak cakap. Tapi cakap lah kan, cakap baik. Jangan pula cakap poyo. Kau tahu tak, ini haram.
Engkau telah menjadi ahli. Jangan macam tu pula cakap. Kata organizer Kak cakap sikit Kak, benda macam ni, kita ni umur dah senja-senja macam ni. Rasa tak sanggup lagi lah nak tunjuk gambar kasut pendek ni. Amal dah tak cukup ni, takkan nak tambah lagi saham-saham. Sibuk dengan kau kata. Yang kau je warak dalam ni. Buat taysan taklim 2 kali dan tunjuk action. Nampak tak? Nak jadi ustazah. Kenapa kita cakap juga? Aku tak setuju, tak apalah. Tapi saya kalau macam ni saya tak join lah. Terus terang cakap ni, khalas. Lepas nanti dalam buku ni kita akan jumpa mencari redha makhluk, mencari redha manusia. Muka 277 tu. Sebab membuat manusia redha dengan kemurkaan Allah, maka tak dapat sedikit manfaat pun daripada kehendak Allah. Muka 257 tu. Itu nanti kemudian kita akan cerita. Jadi ini jihad fisabilillah. Dan ini jihad yang paling lengkap. Okey, seterusnya, jihad melawan musuh-musuh Allah merupakan cabang dari jihad hawa nafsu. Adapun jihad melawan musuh-musuh Allah merupakan cabang dari jihad seseorang hamba terhadap dirinya pada zat Allah. Apa benda tu? Faham ke ayat tu? Cabang dari jihad seorang hamba terhadap dirinya pada zat Allah, iaitu jihad lawan musuh ni adalah termasuk jihad dalam diri dia untuk menentang benda-benda yang hawa nafsu ni tak suka. Bila kita pergi berjihad menentang musuh, kita akan terlepas apa? Hawa nafsu kita nak pujian manusia, betul tak? Tapi bila kita berjihad, pujian manusia kita tak dapat, kita dapat hinaan lagi. Bila kita pergi berjihad cakap benda yang betul, maka kita akan ditarik, kita punya mungkin allowance kena tarik, mungkin sekian. Seperti Affan, seorang ulama salaf, Abu Uthman, nama dia Affan bin Muslim. Pada zaman ketika itu, pemerintah masa tu mengatakan Al-Quran itu makhluk, Mu'tazilah. Lalu dipanggil Affan bin Muslim ni, Abu Uthman, perawi dalam hadis sahih Muslim tu. Dia kata, main sini, kata, bagi tahu aku sekarang, Quran makhluk ke tak makhluk? Quran itu makhluk ke tak makhluk? Maka Affan ini, dia kata, aku tak jawab apa-apa, aku diam. Maka dia tak nak join fitnah tersebut. Apa kata dia? Aku akan tarik allowance kamu, aku akan tarik allowance kau. Ni sekarang aku tarik allowance, tarik pencen. Umur dah 54. Sekarang pencen berapa? 55 60. Dah tahun ke-59, 8 bulan ataupun 10 bulan lagi, 2 bulan lagi ni. Orang nak cakap benda yang betul, nak tanya, nak cakap benda betul tak nak cakap pun tak nak cakap pun tak nak. Lagi 2 bulan ni. Nampak, dia akan cabut relaun kamu, sedangkan masa tu dia sedang menanggung 40 orang ahli keluarga. Kita 3 orang dah rasa susah dah, tak ada allowance. Dia tanggung 40 orang ahli keluarga. Masa tu dia dapat allowance yang banyak. Jadi dia sponsor adik-beradik dia yang susah apa semua, 40 orang. Apa jawapannya? Kata wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah Ta'ala kata Quran, dan dari langitlah rezeki kamu dan apa yang telah janjikan bagi kamu. Tak takut benda pun. Ini maksud dia. Bila kita berjihad fisabilillah ni, cakap benda yang betul, orang tarik allowance, tak dijemput dah ceramah. Contohnya kalau ustaz lah, kan, ustaz tu cakap benda yang betul, ustaz, kalau ustaz cakap ni, sekali lagi kami tak jemput lagi dah. Khalas, tak jemput sudah. Sedangkan dulu sekali datang ceramah 500. Kalau kita fikir 500 ni banyak, sebulan 4 kali 2,000. Banyaknya. Nak cakap pun tak nak cakap, nak cakap pun tak nak cakap. Nampak tak? Ni kalau orang yang pegang pada prinsip, lantak korang. Allah Ta'ala boleh ganti 500 insya-Allah tu. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan. Kata Allah Ta'ala seperti orang Yahudi, adakah yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan, kemudian jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa yang dalam dunia ni semua murah di sisi Allah. Tak sampai walaupun 11 ayat. Lalat janah ba'udah, nyamuk taklah seberat walaupun sebesar sayap nyamuk. Saya baca hadis dulu kan, law kanatil ard tazinu janah ba'udatin ma saqal kafira jur'atan ma.
Kalau dunia ini sebelah sayap nyamuk pun, Allah Ta'ala tak akan bagi kafir ini walaupun seteguk air. So itulah dalam Quran. Lepas tu Nabi SAW sebut dalam hadis, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang bermujahid itu adalah orang berjihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Wal muhajiru, dan orang berhijrah itu ialah man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu jihad. Betul, kita jihad yang utama sekali, iaitu mula-mula sekali betulkan hawa nafsu kita dulu. Maka jihad melawan nafsu lebih didahulukan dari jihad melawan musuh dari luar. Maksudnya kat sini Ibn Qayyim maksudkan ialah, kalau kita nak hawa nafsu sendiri tak nak lawan, macam nak lawan dengan musuh luar? Faham tak? Benda-benda simple tak nak tinggalkan. Saya subuh contohnya, nak lawan hawa nafsu tidur pun tak boleh, macam nak lawan senjata pedang? Nak tinggalkan 500 km, nak pergi berjihad ni, nanti nak hilang jiwa, segala harta dia ni, lagi ada takkan keluar. Kau tahu orang yang tak boleh sanggup nak keluar 100, takkan sanggup punya berjihad fisabilillah. Cari dekat saya, nak keluar RM5 pun kedekut untuk jalan Allah Ta'ala. Apatah lagi nak beri nyawa dia untuk Allah SWT, nak bagi anak dan isteri untuk Allah Ta'ala, lagi lah takkan punya. Kau tak sanggup tinggalkan anak dan isteri sekejap untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah sanggup nak tinggalkan isteri dan anak ni selama-lamanya nanti? Ini masalah ni. Ini maksud Ibn Qayyim. Ini maksud Ibn Qayyim, jihad awal hawa nafsu tu lebih diutamakan dari jihad luar. Maksudnya orang itu takkan dapat jihad luar, jihad dengan lawan orang kafir, melainkan dia berjaya melawan nafsu dia dulu. Okey, faham tak? Dasarnya adalah siapa pun yang tidak berjihad melawan hawa nafsunya sejak awal, dengan menundukkannya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, meninggalkan apa yang dilarang, serta memeranginya kerana Allah, nescaya tidak mungkin baginya melawan berjihad melawan musuh dari luar. Maksudnya, bagaimana mungkin ia berjihad melawan musuhnya dan menyandang predikat itu, maksudnya menyandang benda tersebut, sedangkan musuh yang ada di pinggirnya masih menguasai dan ia belum melawannya serta belum memeranginya kerana Allah. Jangan lawan yang luar, yang dekat-dekat pun tak lawan. Itu maksud Syekh. Bahkan tidak mungkin baginya keluar menghadapi musuh-musuhnya hingga ia berjihad melawan dirinya untuk keluar. Lepas tu kita kadang sedih tu, Ustaz tak cakap benda ni, Ustaz lebih berilmu dalam masalah ni, patut pertahankan. Tak apalah, entah je lah yang pergi. Tadi yang nampak balik-balik Yayasan Taklim ni cakap benda ni, padahal banyak lagi ustaz-ustaz lain, banyak lagi orang alim lain setuju dengan apa yang kita bawa, tapi tak nak cakap. Mungkin mereka ada jawatan, wallahu a'lam. Atau mereka tak nak kecoh-kecoh. Ayat pendekatan tak nak kecoh-kecohan, kata. Apa maksud kau tak nak kecoh-kecoh? Kalau tak nak kecoh-kecoh sebab nak menjauhi fitnah, tak ada masalah. Tapi kalau maksud kamu tak nak kecoh-kecoh sebab nanti yang susah, nak kena jemput tak boleh dah ceramah, dah kena ban apa semua, kena cop, maka kita kata semoga Allah Ta'ala je lah yang buka hati kamu. Allah yahdik. Baca letak kaki hadis bawah tu, hadis Ahmad dari hadis Fadalah bin Ubaid. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Hajjatul Wada', ala ukhbirukum bil mu'min, nak tak aku beritahu kamu semua tentang orang mukmin, man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim, iaitu orang yang merasa aman, dipercayai pada harta mereka dan jiwa mereka. Orang beriman tu maksudnya memberi keamanan pada orang. Wal muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Nah, orang muslim itu ialah orang yang manusia-manusia lain semua merasa selamat daripada lidahnya dan tangannya. Wal mujahidu, dan orang berjihad itu man jahada nafsahu fi ta'atillah, itu berjihad untuk menentang hawa nafsunya berjalan Allah. Wal muhajiru man hajarul khataya wadh-dhunub, orang berhijrah itu adalah yang menjauhi khataya, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan.
Ini dalil bahawa kita kena sentiasa berjihad dan berhijrah. Walaupun mungkin hijrah kita tak perlu lagi dah hijrah al-badaniyah, hijrah badan ini, iaitu kita tak perlu lagi dah pergi ke negara yang lain. Sebab negara kita negara Muslim, negara Islam, negara yang diperintah oleh orang Islam, yang boleh menjalankan syariatnya dengan baik, dan syiar-syiar syirik itu tidak ditegakkan. Maka kita tak perlu lagi hijrah ke negara yang lain. Cukuplah kita berhijrah dengan jiwa kita, dengan meninggalkan al-dhunubi wal khutaya. Dah selesai. InsyaAllah kita masuk pula ke jihad yang ketiga pula, jihad lawan syaitan. Kita masuk ke jihad ketiga. Nanti kita akan tengok pula, nanti Al-Imam Ibn Qayyim dia akan susun tingkatan-tingkatan jihad cantik, supaya kita faham. Nanti setiap tingkatan pula dia akan pecah. Ada 4 tingkatan, dan setiap tingkatan tu ada 3. Dia akan pecah nanti pada 3. Dia nanti ada 12 ataupun lebih daripada itu tingkatan jihad. 2, 4, 6, 9, 12. Betul lah, 13. Ada 13. Ini kita akan belajar 13 tingkatan jihad. 4 tingkatan, dan setiap tingkatan tu ada pecah-pecahan dia. Sangat bagus ni, supaya orang nanti bila faham ni, dia tak kelang kabut dalam masalah jihad. Okey, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan ni? Kalau tak ada soalan, maka ada pengumuman insya-Allah pada hari Sabtu ni, Ustaz Ahmad Jailani. Ustaz Ahmad Jailani ni siapa? Dia ni ialah salah satu panel dalam syariah, panel syariah, pelaksanaan syariah di Mahkamah Persekutuan untuk kerajaan. Jadi dia akan menjelaskan masalah RUU 355, satu penjelasan. Jadi benda ni nak sokong ke tak sokong? Rang Undang-Undang 355 iaitu untuk membesarkan undang-undang negeri, undang-undang agama negeri, yang ditentang hebat oleh semua pemimpin politik orang bukan orang kafir. Daripada MCA ke DAP, daripada gerakan sampailah ke MIC, dan semuanya lawan habis-habisan. DAP yang petang lagi memang confirm lah lawan. Jadi kenapa benda ni? Kita sebagai orang Islam kena tahu benda ni. Hari Sabtu ni pukul 11 suku pagi sehingga 1 tengah hari semua dijemput hadir. Dan juga kita nak sebut kat sini bahawa kuliah Ustaz Khalid Basalamah terpaksa dibatalkan di atas masalah teknikal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.